Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izara Hana binti Idrus. Nombor matrik 266438. Topik hari ini adalah berkaitan dengan pelan rancangan strategik komunikasi terhadap An-Nur Food Holding Sdn Bhd. An-Nur Food Holding ini dimiliki oleh Encik Ghazali bin Ayub dan ditubuhkan pada tahun 2015. Jenis perniagaan ialah pengilang iaitu manufacturer dan beralamat di 161 Kampung Serkat 82300 Pontian, Johor. Misi syarikat ini adalah mereka berusaha untuk meningkatkan sistem pengurusan ke arah syarikat yang berdaya maju. Seterusnya ialah berusaha meningkatkan sistem kualiti produk bagi memenuhi citarasa pelanggan dan berusaha meningkatkan pemasaran bagi menembusi pasaran dalam dan luar negara. Misi syarikat ini ialah menjadi pakar pengeluar produk yang berasaskan perikanan sehingga menembusi pasaran di peringkat global. Seterusnya ialah pasaran. Pasaran terdapat dua perkara, iaitu barangan yang ditawarkan dan sasaran pasaran. Sasaran pasaran terbahagi kepada dua, iaitu pelanggan domestik dan pelanggan luar negara. Pelanggan domestik merujuk kepada pelanggan yang tinggal di Malaysia, Pelanggan penting syarikat ini adalah pemborong seperti Pasar Raya Guan Seng di Pontian, Medan Selera Kukup di Kukup, Makanan Din di Taman Dahlia JB, Syarikat Zainab Jaya di Sempang Renggam, Makanan Azhar Ringgit di Batu Pahat, Makanan Saleh di Parit Raya Batu Pahat, Makanan MK Air Hitam dan Makanan Legenda Pasar Burung Pandan serta Jentayu Sdn Bhd di Pasir Gudang. Mereka akan membeli terus dari kilang industri makanan An-Nur dan menjual di cawangan pasar burung di seluruh Malaysia. Pelanggan firma tersebut kebanyakannya terdiri pada orang Melayu dan yang beragama Islam. Terdapat juga komuniti bukan Islam dan bukan Melayu yang menjadi pelanggan utama yang berminat dengan keropok ikan yang dihasilkan. Seterusnya ialah pelanggan luar negara. Pelanggan luar negara ini lebih komprehensif dan juga merupakan pelanggan kedua terpenting bagi firma. Pelanggan ini tidak memberi tumpuan kepada beberapa kumpulan kerana hanya bertujuan untuk mempromosikan makanan ringan berkhasiat yang mengandungi protein tinggi sebanyak 6 hingga 15% untuk semua jenis keropok. Oleh itu, ia terdiri daripada penduduk tempatan di negara ini dan juga bukan Muslim. Antara pemborong penting industri makanan An-Nur adalah dari Singapura. Seterusnya ialah barangan yang ditawarkan. An-Nur Food Holding Sdn Bhd telah menawarkan produk makanan berasaskan ikan bagi memenuhi kehendak pelanggan. Hal ini kerana produk berasaskan ikan ini telah menjadi perhatian masyarakat, terutamanya pada produk baru yang dikeluarkan oleh An-Nur Food Holding, iaitu Leko Chip. Hal ini memudahkan pelanggan kerana ianya ringan, kecil dan boleh dimakan pada bila-bila masa sahaja. Seterusnya ialah khalayak sasaran.
ataupun sasaran pelanggan. Terdapat dua sasaran pelanggan atau khalayak sasaran yang telah dikenal pasti, iaitu pelanggan domestik dan juga pelanggan luar negara. Pelanggan domestik ini merujuk pada pelanggan yang tinggal di Malaysia, di mana pelanggan ini merupakan pelanggan penting bagi syarikat Anur Food Holdings Sdn Bhd. Dan antara pelanggan penting syarikat ini ialah pemburung, di mana seperti pemburung daripada Pasaraya, Medan Selera, Pasar Borong dan lain-lain. Selain itu, Anur Holdings juga mempunyai ejen, stokis dan dropship yang akan menagihkan atau akan menjual produk-produk daripada Anur Holding kepada pelanggan-pelanggan sedia ada. Mereka ini akan terus membeli daripada kilang dan akan menjual di cawangan Pasaraya, Pasar Borong di seluruh Malaysia. Selain itu, terdapat juga pelanggan firma yang kebanyakannya terdiri daripada orang Melayu Islam, dan majoriti pelanggan daripada Anur Holdings Sdn Bhd merupakan pelanggan yang beragama Islam. Walau bagaimanapun, terdapat juga komuniti bukan Islam dan bukan Melayu yang menjadi pelanggan utama yang berminat kepada kerupuk ikan yang telah dihasilkan oleh Anur Food Holdings Sdn Bhd. Seterusnya ialah pelanggan luar negara. Pelanggan luar negara ini lebih tertumpu kepada negara jiran sebelah, iaitu negara Singapura, dan ia juga merupakan antara pelanggan kedua terpenting bagi syarikat Anur Food Holdings Sdn Bhd, di mana pelanggan dari luar negara ini tidak memberi tumpuan kepada beberapa kumpulan sahaja, kerana ia bertujuan untuk mempromosikan makanan ringan yang berkhasiat yang telah dikeluarkan oleh Anur Food Holdings Sdn Bhd kepada semua jenis pelanggan, tidak kira umur, bangsa dan agama. Oleh itu, ia juga terdiri daripada penduduk-penduduk tempatan daripada negara ini yang berhijrah ke negara jiran, di mana mereka ingin merasakan snack keropok yang dikeluarkan oleh syarikat tempatan mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zif Adwa bin Muhammad Yusof dan nombor metrik saya 266446. Okey, saya akan menerangkan berkaitan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT dalam syarikat Anur Food Holdings Sdn Bhd. Okey, pertama sekali ke strength. Anur Food Holdings Sdn Bhd mempunyai kekuatan dalam segi meningkatkan kualiti produk dan juga pemasaran. Di samping itu, mereka juga mempunyai kelemahan. Iaitu kelemahan mereka ialah production juga dan juga kekurangan stok. Analisis SWOT yang seterusnya ialah opportunities. Anur Food Holdings Sdn Bhd menyediakan pelbagai peluang pekerjaan untuk membantu masyarakat yang berada di sekeliling dan juga masyarakat yang terjejas. Mereka membantu untuk menjana pendapatan kepada masyarakat-masyarakat di sekeliling mereka, dan antara pekerja-pekerja yang bekerja di syarikat Anur Food Holding merupakan suri rumah tangga, dan Anur Food Holding ingin membantu untuk suri rumah tangga ini mempunyai pendapatan mereka sendiri. Oleh itu, Anur Food Holding telah mengambil peluang ini dengan menyediakan pelbagai peluang pekerjaan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Selain itu juga, Anur Food Holding Sdn Bhd menggunakan sistem stokis, ejen dan juga dropship yang membantu
mereka ini dalam menyediakan peluang pekerjaan dan seterusnya menjana pendapatan ejen-ejen mereka. Analisis SWOT yang terakhir ialah threat, iaitu ancaman. Terdapat dua ancaman yang telah dihadapi oleh Anulfo Holdings Sdn Bhd, iaitu persaingan dengan produk-produk yang berada di pasaran dan perbandingan harga. Persaingan dengan produk-produk di pasaran dapat dilihat di mana Anulfo Holdings Sdn Bhd mempunyai pesaing-pesaing yang akan mempengaruhi potensi jualan produk-produk mereka kerana terdapat produk-produk yang sedia ada seakan-akan dengan produk mereka yang terdapat di pasaran. Hal ini kerana perniagaan yang telah mereka lakukan mempunyai kesamaan dengan produk-produk yang telah dikeluarkan, dan ia juga mempunyai kebanyakan produk tersebut mempunyai jenama yang tetap dan telah menarik banyak pelanggan jika dibandingkan dengan produk mereka. Oleh itu, mereka perlulah bersaing dengan produk-produk yang ada di pasaran untuk mengekalkan penjualan produk mereka. Perbandingan pada harga pula ialah harga yang telah ditawarkan oleh syarikat Anulfo Holdings Sdn Bhd merupakan antara salah satu ancaman yang terbesar, di mana harga yang telah ditetapkan secara tidak langsung akan menunjukkan produk mereka mampu dibeli oleh pelanggan, dan harga yang telah ditetapkan itu berpatutan, dan terdapat juga pesaing-pesaing yang juga mengenakan harga yang lebih rendah yang mampu diperolehi oleh pelanggan-pelanggan yang sedia ada. Okey, seterusnya adalah plan komunikasi strategik. Berdasarkan analisis SWOT yang dihasilkan oleh kami, terdapat beberapa program yang telah dirancang dari segi dalaman internal maupun luaran eksternal. Organisasi bagi membantu perniagaan Anulfo Holdings Sdn Bhd untuk terus maju ke hadapan dan kukuh betapa dalam industri perniagaannya dan makanan khususnya. Okey, program pertama ialah program pemerolehan pekerja. Okey, objektif dalam program ini ialah untuk memberitahu orang awam tentang kekosongan yang ada melalui iklan di media. Khalayak sasaran yang kami sasarkan ialah masyarakat umum di sekitar Johor. Mesej utama yang disampaikan, penggunaan media sosial mudah untuk mendapatkan maklumat mengenai pengambilan pekerja. Saluran yang digunakan ialah media sosial. Diucapkan bila pengurus atasan iaitu majikan. Okey, tempoh masa yang digunakan ialah selama 1 bulan. Penilaian, setiap pekerja yang diambil dalam perniagaan mesti mempunyai peranan yang jelas dan menyelaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Maklum malas berharap dapat menerangkan pekerja iaitu tenaga kerja yang mencukupi, memberikan kesan terbaik dari produktiviti syarikat. Okey, untuk program yang kedua ialah mengatur pelatihan pemasaran melalui program dia masa. Objektifnya ialah untuk mendidik pekerja dan mengembangkan cita rasa yang lebih baik. Sasaran halayak ialah majikan dan pekerja. Mesej utama yang disampaikan ialah setiap pekerja akan menghasilkan keuntungan kepada syarikat dengan banyak. Saluran yang digunakan komunikasi bersemuka. Jurucakap ialah majikan. Tempoh masa yang dilakukan ialah 1 minggu setiap bulan.
Okey, penilaiannya ialah penggunaan teknologi baru di khalayak pekerja dan pengurusan dengan lebih cekap. Maklum balas ialah berkongsi mesej yang jelas dengan semua orang yang terlibat dengan organisasi itu, sama ada secara dalaman atau luaran. Untuk program terakhir ialah manfaatkan program acara bantuan kerajaan. Objektifnya ialah untuk memotivasikan usahawan dalam mengembalikan aktiviti perniagaan. Sasarannya ialah majikan dan pekerja. Mesej utama menjadi sumber dalam memperoleh keuntungan dan aktiviti yang dilakukan oleh kerajaan. Saluran yang digunakan komunikasi bersemuka. Jurucakap ialah pengarah syarikat. Tempoh masa yang dilakukan ialah 3 hari. Penilaian untuk mewujudkan persekitaran perniagaan baru dan dapat mengawal pasaran itu sendiri. Maklum balas ialah dapat meningkatkan pengurusan syarikat dalam hal menjaga pasaran perniagaan yang lebih baik.